Hari ini kita akan belajar bab yang terakhir bagi sains tingkatan 5, yaitu bahagian gelombang. So, hari ini kita tengok subtopik yang pertama dahulu. Apa itu gelombang? Gelombang ini ada 4 ciri-cirinya yang paling utama, yaitu ia mestilah terhasil melalui getaran, boleh dipantulkan, membawa tenaga, dan setiap satunya ada hal laju, frekuensi, dan panjang gelombang. Okey, kamu tengok di sini gambar rajah kan? Kalau kamu mau tahu mana satu panjang gelombang mesti jarak antara dua puncak ini. Okey, jadi kalau dia minta kamu ukur, kamu kena ukur jarak antara dua puncak. Kalau dia bagi yang di bawah, contohnya ini kan dia punya gelombang ini sampai ada yang ke bawah, jadi dia mesti jarak antara lembangan. Kita panggil bahagian bawah ni lembangannya. Dan amplitude pula adalah sesaran maksimum bagi gelombang itu. So, kamu boleh ukur dari bawah ini ke atas. Dalam gambar aja ini tidak ada nombor lah, cuma bagi tahu kamu caranya saja. Okey, jadi di sini cakap panjang gelombang jarak antara dua puncak bahagian atas ataupun lembangan yang berturutan. Lembangan ini bahagian bawah ya, dan unitnya adalah sama ada dalam cm ataupun meter. Frekuensi adalah bilangan ayunan lengkap. Kalau kita mau tahu ayunan lengkap itu macam mana, dia begini. Kalau ini, tengok garisannya, kalau dia satu saja ini, dia tidak lengkap. Ini baru separuh. Dia kena sampai ke bawah macam S terbalik. Kiranya dia mula pada kosong, dia mesti habis pada kosong. Ini dikira sebagai satu ayunan lengkap. Okey, so frekuensi ialah bilangan ayunan lengkap per saat. Unitnya adalah Hertz. Dan hal laju gelombang kita boleh kira dengan frekuensi darab panjang gelombang. So, ini kamu boleh cuba nanti ada latihan yang cikgu akan berikan selepas ini ya. Kamu boleh tengok sama ada kamu faham ataupun tidak cara kiranya. Gelombang ini ada dua jenisnya yang utama, iaitu mekanik dan juga elektromagnet. Gelombang mekanik dia perlukan medium untuk merambat. Medium di sini boleh jadi air ataupun bahan pepejal. Maksudnya, secara ringkasnya, gelombang mekanik tidak boleh merambat dalam ruang vacuum. Sebab dalam ruang vacuum tidak ada vacuum. Tidak ada medium. Okey, kalau gelombang jenis elektromagnet pula, dia tiada medium pun dia boleh merambat. So, maksudnya jenis gelombang elektromagnet ini boleh bergerak di ruang vacuum, di ruang angkasa. Okey, kita tengok untuk spektrum elektromagnet yang ada di sini. Kamu boleh rujuk buku teks kalau mau tengok dengan lebih jelas. Dia mulai dari sinar gamma sampailah kepada gelombang radio berfrekuensi rendah. Jadi, sinar gamma ini kamu boleh katakan frekuensinya yang paling tinggi, tapi panjang gelombangnya pendek lah. Kalau banding dengan gelombang radio sini, frekuensinya rendah, tapi panjang gelombangnya bertambah. Okey, ada di sini tulis. Spektrum elektromagnet contohnya macam sinar gamma, sinar X, sinar UV dan inframerah dan juga cahaya nampak. So, apa dia cahaya nampak? Ialah cahaya yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Dan selebihnya ni kamu boleh baca sendirilah. Okey, kita tengok pasal gelombang radio. Ciri-cirinya adalah dia bergerak sangat laju, boleh dibelaukan, boleh membawa gelombang bunyi pada jarak yang sangat jauh. Sedikit saja yang akan diserap di udara, tidak dipesongkan oleh medan magnet atau medan elektrik. Isyaratnya tidak mudah terjejas dan boleh bergerak dalam ruang vacuum. So, disebabkan ciri-ciri gelombang radio yang isyaratnya tidak mudah terjejas, bergerak sangat laju, boleh dibelaukan, dan boleh membawa bunyi itu, gelombang bunyi pada jarak yang sangat jauh. Ini adalah salah satu antara ciri-ciri gelombang radio yang menyebabkannya sesuai untuk digunakan dalam sistem komunikasi. Okey, kita tengok apa kegunaannya. Di sini kamu boleh baca sendiri sebenarnya ya. Kita ada gelombang radio ni ada beberapa jenis, contohnya gelombang sederhana, gelombang frekuensi sangat tinggi, very high frequency VHF, kita ada UHF, ultra high frequency, gelombang pendek dan gelombang panjang. So, ini kamu boleh baca sendirilah dia punya kegunaannya. Okey, kita pergi kepada komunikasi radio. So, dalam komunikasi radio ni yang kamu perlu tahu adalah
macam mana gambar komponen itu dan juga simbolnya serta fungsinya. Benda ini mau tidak mau kamu kena hafal. Dia punya simbol dan juga fungsinya. Jadi kamu kena tengok satu-satu sendirilah ya. Cikgu tidak akan terangkan dengan lebih lanjut sebab dia sudah cukup lengkap sudah dia punya fungsi di sini untuk kamu baca. Perlu terangkan, dalam sistem komunikasi radio yang kita selalu dengar itu, dia terdiri daripada dua sistem, yaitu sistem pemancar radio dan juga sistem penerima radio. Oke, kita tengok sistem pemancar radio dahulu. Sistem pemancar radio terdiri daripada mikrofon, pengayun, modulator, amplifier, dan juga aerial pemancar. Ini dia terbalik sedikit ya. Sorry ya, ini aerial pemancar. Oke. Kalau sistem penerima radio terdiri daripada aerial penerima, litar penala, penyah modulasi, amplifier, dan juga pembesar suara. Oke, kita tengok sistem pemancar radio dahulu. Oke, apa fungsinya mikrofon? Setiap kali kita andaikanlah ada DJ itu bercakap di konti, apakah dia punya tempat kerja tu. Setiap kali DJ itu bercakap pada mikrofon, so mikrofon ini fungsinya dia akan tukarkan gelombang bunyi itu menjadi isyarat elektrik. Sebab dia mahu dibawa dengan lebih laju kan. Dan isyarat elektrik ini dalam masa yang sama akan dibantu untuk dibawa ke komponen lain melalui gelombang radio yang dihasilkan oleh pengayun. So, daripada suara itu akan ditukar menjadi isyarat elektrik, yang mana isyarat elektrik ini akan dibawa oleh gelombang radio yang dihasilkan oleh pengayun. Kemudian modulator ini dia akan gabungkan kedua-dua ini, jadilah terhasilnya gelombang termodulasi. Kalau kamu nampak komponen modulator, maksudnya dia mesti memodulasi, as in menggabungkan. Dia gabungkan isyarat elektrik dan juga gelombang radio untuk menghasilkan gelombang termodulasi. Amplifier ini fungsinya sama ada dalam pemancar ataupun penerima, fungsinya sama, iaitu untuk kuatkan. Jadi kalau dia tanya apa fungsi amplifier, kamu kena cari jawapan yang ada sebut menguatkan. Dia akan kuatkan gelombang termodulasi ini dan kemudian gelombang termodulasi ini akan sampai ke aerial pemancar ya. Di sini tersilap aerial pemancar untuk dipancarkan ke aerial penerima. So bila aerial penerima itu terima gelombang termodulasi, dia akan masuk ke bahagian litar penala untuk pilih frekuensi. Ini yang kamu bila kamu dalam radio, dalam kereta kah, di rumah kah, kamu pilih macam kita di Sandakan 103 untuk radio era kan. 98.8 radio hits kan. Itu yang kamu pilih frekuensi itu. Bila frekuensinya betul baru kamu boleh dapat dia punya signal. So inilah penala. So litar penala ni untuk pilih frekuensi, kemudian gelombang di sini masih gelombang termodulasi ya, akan dibawa ke penyah modulasi. Kalau tadi modulator untuk gabung, nyah ini untuk kasih asing dia. So dia akan asingkan gelombang radio dan isyarat audio. So yang kita dengar itu adalah isyarat gelombang bunyi nanti ya. So isyarat audio ini akan dibawa ke amplifier untuk dikuatkan lagi sebelum sampai ke pembesar suara, speaker, untuk ditukarkan menjadi gelombang bunyi. Sebab itulah yang telinga kita boleh terima, gelombang bunyi. Itu yang kita boleh dengar ya. Kita bukannya dengar isyarat elektrik, kita dengar gelombang bunyi. Okay, harap fahamlah. Okey, yang ini adalah dia punya perbandingan antara modulasi amplitude dengan modulasi frekuensi. So ini boleh baca sendiri saja. Kamu boleh refer ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perbandingan di sini. Okey, ini boleh baca. Tapi yang sekarang ini yang cikgu mahu tekankan adalah kamu kena hafal bentuk dia. Kalau modulasi amplitude, dia punya bentuk macam ramping sikit di tengah tu. So kadang-kadang dia minta kamu lukis. Kalau modulasi frekuensi dia rata saja.
So dia tidak semestinya ikut macam mesti mau lebar kah dia punya ayunan lengkap atau mesti mau kecil kah, itu terpulanglah ikut tulisan kamu. Tapi bentuknya itu mesti betul. Oke, kita pergi kepada komunikasi satelit. Satelit komunikasi ini dia terdiri daripada tiga komponen, yaitu komunikasi satelit ini terdiri daripada tiga komponen, yaitu pemancar gelombang mikro, satelit itu sendiri, dan penerima gelombang mikro. So, kedua-dua ini pemancar dengan penerima ini ada di bumi, tapi dia punya satelit ini diletakkan di angkasa. So, kenapa perlu ada gunakan satelit? Untuk teleperubatan, kajian angkasa lepas, tujuan navigasi, meramal cuaca, pertahanan negara, komunikasi global, siaran langsung, pendidikan jarak jauh. So, banyaklah di sini. Tapi pendek ceritalah untuk kamu paham. Kalau tidak ada satelit, tiadalah kamu punya WhatsApp, internet, apalagi YouTube, apalagi. Semualah yang aplikasi PUBG semua tu, itu semua tu kena ada pakai gunakan khidmat komunikasi satelit lah. So kiranya secara ringkas komunikasi satelit ni yang dia tolong untuk wujudkan komunikasi global satu dunia. Contohnya mama kamu pergi London ataupun kamu ni pergi jalan-jalan buang masa macam boring-boring gitu pergi London, boleh kontak mama di Sandakan. Kalau dulu-dulu susah kan, sekarang dia boleh buat dalam sekelip mata saja sebab ada satelit. Apa kepentingannya? Kamu boleh tengok di sini. Kelebihannya dahulu, maklumat dihantar dengan lebih cepat. Jadi macam sekarang ni, kalau kamu bertelefon dengan kawan kamu yang dinunukan, terus dia boleh dengar kau punya suara. Bukan kau bercakap sekarang, besok baru dia dengar. Dia terus cepat dan kemudian banyak bentuk maklumat yang boleh dihantar serentak. Ini maksudnya macam contoh kamu rakam video kan. Okay. Dalam video itu ada beberapa maklumat kita boleh dapat. Satu, audio sebab kamu bercakap. Kita juga boleh dapat maklumat dalam bentuk visual sebab kami boleh nampak kau bergerak-gerak. And then kalau kau rakam video kan, then kalau dalam video kamu tu kamu letak teks kah, letak apa-apa animasi kah, itu pun bentuk maklumat yang berbeza. So banyak bentuk maklumat yang boleh dihantar secara serentak. Dan komunikasinya dan pengantaran maklumatnya juga lebih mudah. Apa-apa jenis perbincangan kah, mesyuarat kah, boleh dilakukan secara telekonferensi. Macam sekarang ini kita belajar jarak jauh macam ni kan, kira kamu boleh dengar suara cikgu, anggap cikgu mengajar depan kamu lah. Komunikasi berlaku tanpa sempadan, ini tidak ada alasan sudah biarpun jauh-jauh. Dan siaran langsung boleh ditonton walau di mana saja. Kalau kamu tengok bola kah, kalau tiada komunikasi satelit ni, tak dapat kamu tengok bola yang bertanding luar negara tu. Okay, ICT dalam kehidupan kita ada beberapa contoh peralatan harian yang perlukan komunikasi satelit. Contohnya television. Tak kisahlah kamu television tu jenis tebal kah, jenis nipis kah, dia tetap dapatkan isyaratnya daripada satelit juga. Telefon bimbit, telefon pintar, telefon bimbit yang dulu-dulu tu kan, tetap perlu kan komunikasi satelit sebab kita bertelefon kan. Telefon pintar ni termasuk untuk macam surf internet apa semua tu. Internet, komputer, mesin teks dan sebagainya lah. Kamu boleh baca sendiri. Tapi biarpun dia ada banyak kelebihan, dia tetap ada risiko penyalahgunaannya, iaitu penyebaran maklumat palsu. Ini yang balik-balik kita dapat dalam WhatsApp lah. Contohnya gantung daun kari untuk elak COVID. Macam gitulah. Berlaku kes kecurian identiti, kadang-kadang kamu upload gambar kamu di social media, lepas tu mungkin kamu ni cantik dan handsome kan, jadi ada orang cemburu ke apakah, dia ambil gambar kamu buat akaun yang baru. Kemudian juga ada penapisan maklumat sukar dibuat, penyebaran bahan lucah dan ganas, digunakan untuk mengintip, digunakan untuk menghasut, dan kurangnya komunikasi antara orang terdekat. Ini yang biasa kita nampaklah, duduk satu meja tapi ada handphone sejak kan tak bercakap, macam begitulah. So sekurang-kurangnya kamu kena tahu at least 4 peralatan harian yang menggunakan komunikasi satelit, kelebihannya dan juga apa risiko penyalahgunaannya. Sekurang-kurangnya kena tahu setiap satu ini dalam 4 lah. Okay, itu sahaja untuk bab 8. Pendek saja kan?
So, cikgu akan bagi latihan, kamu tolong jawab dalam buku latihan masing-masing. Next week kita sekolah, boleh tunjuk sudah. Itu saja. Assalamualaikum.